Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you guys untuk support aku punya channel ni. And jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like semua konten aku. And of course jangan lupa untuk follow aku punya social media yang lain, Instagram, TikTok. Aku akan upload aku punya konten semua dekat sana juga. So korang boleh check it out. Jangan lupa untuk follow. And kepada yang mana yang first time dekat channel aku ni, jangan lupa guys, don't forget to subscribe, don't forget to like, jangan lupa untuk tekan bell notification kat bawah. So okay, untuk hari ni aku nak share dengan korang satu fakta menarik tentang masa depan yang akan datang. So tanpa membuang masa lagi, let's go. Okay guys, apabila kita bercakap pasal teknologi kan, okay, tak kisahlah teknologi apa, sebab kita tahu sekarang teknologi ni memang dia tengah evolve dari masa ke semasa. Dan kita tak boleh lari daripada membincangkan tentang teknologi artificial intelligence ataupun kata singkatannya adalah AI. Itu adalah satu topik yang menarik dan juga hangat bila kita sebut pasal teknologi. So dalam kata lain kan, tentang teknologi artificial intelligence yang akan datang ni, benda ni dia akan mengambil alih ataupun take over dalam banyak peranan manusia dalam berbagai bidang. Memang kita nampak dia adalah satu teknologi yang akan membantu dalam in the future lah, okay, dalam segala bidang dan juga industri. Tapi ada beberapa perkara yang masih tidak diketahui oleh kami semua. So dalam untuk konten kali ini, aku akan share dengan korang apakah perkara-perkara tersebut apabila teknologi artificial intelligence ni akan take over kita punya next generation. Tapi perkara ini adalah satu perkara yang menggerunkan, yang menakutkan dan juga merisaukan. So okay, aku harap korang akan enjoy untuk fakta yang menarik hari ini. Okey, yang pertama adalah apabila teknologi artificial intelligence ni, bila dia dah mula untuk take over segala peranan manusia, ia akan membuatkan ramai manusia kehilangan pekerjaan. Yes, of course, kita tahu dengan teknologi yang betapa modernnya, dia boleh membantu dengan banyak dari segi, yelah, memudahkan lagi flow pekerjaan semua kan. Tapi kalau dengan teknologi ni, bila dia terlampau, macam mana orang kata, di-upgrade secara berleluasa, itu akan membuatkan manusia kehilangan pekerjaan mereka. Sebab apabila, yelah, syarikat yang telah introduce all of this AI intelligence punya teknologi, mereka akan lebih rely, bergantung kepada teknologi yang baru ini. Sebab kau tengok macam sekarang pun kan, dengan keadaan sekarang, orang nak mencari pekerjaan pun susah. So just imagine bila teknologi AI ni dah ada dekat zaman kita nanti, memang pisang tu tak ada kerja bai. Kerja memang So berdasarkan syarikat konsultansi yang popular di dunia ni, iaitu PwC ataupun nama panjangnya adalah PricewaterhouseCoopers, mereka telah membuat research bahawa teknologi ni akan mengambil alih 21% pekerjaan di Jepun, 30% ataupun 30% pekerjaan di UK dan 38% pekerjaan di Amerika Syarikat. So korang boleh imagine which is banyak gila weh. Dan berdasarkan PwC ni juga, mereka telah menyangka bahawa dalam abad yang akan datang, sebanyak 50% pekerjaan akan dimonopolikan oleh teknologi yang baru ni. Dan itu akan menyebabkan lagi ramai manusia akan kehilangan pekerjaan, ataupun yang mana hendak mencari pekerjaan tidak akan mendapat peluang itu. Scary tu. Settle. So antara bidang ataupun sektor yang akan mendapat impak yang paling teruk adalah sektor pembangunan dan juga penyimpanan, iaitu sebanyak 56%. Sejumlah banyak itu semua akan diuruskan oleh mesin dan juga robot. Itu dia dah makan more than half daripada jumlah pekerjaan. So imagine berapa ramai orang akan kehilangan kerja oleh teknologi ini. Industri pembuatan dan juga keruncitan juga akan dikesan teruk, iaitu sebanyak 46% dan juga 44% akan dioperasikan oleh robot dan juga mesin. So basically semua ataupun setiap sektor yang orang boleh kata the core sectors akan diambil alih oleh robot dan juga mesin. Even sekarang pun kita dah boleh nampak dah. Slowly teknologi ni akan diintroducekan dan akan digunakan pada sepanjang masa, dan juga pada masa yang akan datang, which is obviously memang akan jadi lah.
Yang kedua adalah monopoli pasaran AI oleh syarikat-syarikat yang terbesar di dunia ini. Dengan perkembangan teknologi ini, sudah tentu akan melahirkan beratus-ratus startup yang akan lebih memfokuskan untuk membangunkan teknologi seperti ini. Dan juga zaman sekarang ini boleh dikatakan yang semua syarikat besar akan juga lebih memfokuskan untuk development teknologi AI ni pada masa yang akan datang. So tak heranlah kalau syarikat-syarikat besar seperti Apple, Facebook, Google, Samsung, mereka akan melabur kepada startup-startup ni untuk development teknologi artificial intelligence ni. Melabur bukannya calang-calang tau. Ni melabur yang berjuta-jutaan ringgit tau terhadap all of these startups. So bila dah jadi macam tu kan, trend yang beli-beli startup ni juga adalah satu benda yang membimbangkan lah sebenarnya. Okay, sebab biasanya startup ni semua akan fikir, brainstorm untuk develop all of this technology, of this artificial intelligence. So syarikat ni semua dah jadi jerung lah. Okay, diorang nak usah startup mana yang gempak in terms of developing this AI punya teknologi, diorang akan labur lah, masuk duit semua, diorang akan beli semua teknologi ni. So from there diorang akan monopoli lah pasaran AI ni. So okay, secara kolektif macam sekarang ni terdapat 140 buah startup yang berkaitan dengan teknologi AI ni telah pun dibeli oleh syarikat-syarikat besar ni, yang telah dibeli oleh syarikat-syarikat besar ni dalam tempoh 5 tahun. So kita dah boleh nampak dalam masa depan kita ni, teknologi ni akan dimonopoli oleh syarikat-syarikat gegasi dunia. Yang ketiga adalah teknologi AI ni mungkin akan menjadi sukar ataupun susah untuk dikawal pada masa hadapan. Biasalah kalau macam teknologi baru kan, teknologi robot-robot semua benda ni kan, dia boleh belajar sesuatu yang baru dengan sendirinya. So itu bermaksud teknologi ni ataupun robot yang dibina ni, mereka boleh membuat sesuatu yang berlainan daripada tujuan asal ia dicipta. So itu agak membimbangkan lah. Ya, suruh buat lain, dia pergi buat lain kan. Dah tak tahu jadi apa pula nanti kan. Betul tak? Sebagai satu contoh, situasi ni terjadi di Jepun. Ada satu robot yang bernama Pepper. Ia dicipta dan didatangkan dengan emosi dan juga perasaan, menurut pakar lah. Okay, perkara ini adalah sesuatu yang membimbangkan, obviously. Sebab dengan kewujudan emosi dan juga perasaan, robot pun boleh bertindak mengikut ia punya emosi dan juga perasaan lah. Okay, dan dia akan membuat benda-benda yang merepek. So macam, yelah, pelik juga bila upgrade robot-robot ni semua kan. Dia boleh juga nak touching-touching macam manusia. Aku tak faham siut, apa sial dia nak touching. Ui, jam betul lah aku. So untuk yang terakhir ataupun yang keempat adalah teknologi artificial intelligence ni, ia boleh membunuh manusia pada masa yang akan datang. Okeylah, berdasarkan sejarah, berdasarkan senarai sejarah yang telah terjadi, terdapat beberapa kejadian yang seperti aku sebut tadi yang dekat Jepun tu kan. Dia dah terjadi dekat beberapa orang. Situasi yang sama. Okey, apabila mereka mencipta robot dengan perasaan dan juga emosi. So dia agak merisaukan bila mereka terlampau nak upgrade all of this system ni. Dia boleh bagi efek yang teruk kepada manusia yang akan datang ataupun kita ni in the long run nanti. Imagine sekarang kita cari lag kan, okay? Tapi bila ada robot nanti, problem tu. Ada lagi satu contoh Ada lagi satu contoh which is dekat Jepun juga. Pada tahun 1981, Kenji Urada, seorang pekerja kilang membuat motosikal, telah dibunuh oleh sebuah robot yang sedang melakukan kerja di kawasan yang berdekatan. Okey, kes ni terjadi apabila robot ni dia dapat mengesan daripada jauh bahawa dia detect yang Kenji Urada ni adalah satu threat ataupun satu ancaman kepadanya. So jadi dengan keadaan ini, robot itu bertindak dengan sendirinya dan juga dia bagi settle si Kenji ni. Okey, apa yang robot ni buat kepada Kenji Urada ni, dia telah menolak Kenji ke sebuah mesin dan robot tu menggunakan tangan hidroliknya yang bapak kuat, aku tak tahu, tak boleh imagine kuat dia macam mana. Dia menghentak dan juga mempukul dan juga memukul Kenji sampai mati. Mampus. Gila tak gila? So ini adalah salah satu kes lah yang telah terjadi kepada beberapa negara yang lain lah, di mana robot yang dilengkapi dengan berbagai teknologi sampaikan dia boleh mencipta perasaan dan juga emosi dia sendiri dan juga bertindak ikut suka hati kepala otak dia. Scary lah, apa yang boleh kata scary lah apabila robot boleh bertindak dengan sendirinya kan. Itu adalah benda yang aku rasa kita yang sepatutnya take control over these robots or AI ni. Tapi nampak gaya ni macam dah di sebaliknya pula. Diorang yang take control everything, kita ni yang hadap lah. Scary tu.
So, okay, apa pendapat korang tentang teknologi artificial intelligence ni yang akan datang? Adakah ia adalah satu benda yang cool ataupun yang membantu, ataupun sebaliknya? Korang boleh tinggalkan apa korang punya thoughts ataupun korang punya pendapat terhadap ini dalam comment box kat bawah. Tapi ni bagi aku ada pros and cons dia with all of this teknologi artificial intelligence ni. Tak kisahlah macam mana developnya ataupun betapa membangunnya teknologi untuk membuat robot ni semua bagai kan. Tapi dia perlu, macam mana orang kata nak kena ada research and development yang lebih terperinci mengenai ini. Sebab kalau mereka nak menggunakan teknologi untuk handle semua bidang, memang banyak benda nak kena consider. Cost maybe tak ada masalah, kot dengan duit semua kan, syarikat semua yang berjuta-juta ni kan. Lagi satu yang paling penting ni, kita ni manusia bekerja, kita perlu bekerja untuk menjana pendapatan untuk hidup, untuk meneruskan kehidupan. Tapi apabila robot-robot ni take over, mana datang kerja, betul tak? Of course lah, memanglah ada banyak cara lagi. Tapi yang mana ni majority, ni kita borak pasal majority ni. Bila robot take over the majority, tak tahu apa nak jadi kat manusia nanti, betul tak? Tak ada pekerjaan satu. Bila robot touching pula, duk pergi hembat orang semua, that's another problem. Kita boleh tak coexist antara manusia dengan robot ni? Itu sahaja. So sampai sini sahaja aku nak share dengan korang konten mengenai fakta yang menggurunkan artificial intelligence ataupun robots. Thank you so much for the support guys. Aku harap korang enjoy video ni. And kalau aku ada salah cakap, salah info ataupun tersinggung perasaan sesiapa, aku minta maaf. Tapi aku cuma nak cakap thank you sebab tengok video aku daripada awal sampai habis. I really appreciate your support. Dan jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk subscribe pada channel aku, jangan lupa untuk follow aku punya social media yang lain. Kalau korang suka aku punya content, aku punya channel ni, korang boleh share kepada kawan-kawan korang punya family. Please spread the good words. And thank you for the support again. As always guys, never stop creating. Stay safe, stay healthy, take care. Assalamualaikum guys. Bye bye. I'll see you in the next video.